biar daripada sekarang bina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah hamba yang manja. Manja dengan siapa? Manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kematangan, ada kekuatan, ada kecekalan, ada semangat yang luar biasa. Itu semua Allah akan berikan hasil daripada bermanja dengan Allah. Manja dengan orang menyampah. Ustazah dah pernah sharekan dengan tuan-puan bagaimana dalam uji kaji untuk eksperimen hidup Ustazah sendirilah, bagaimana dahsyatnya ayat ini menyuntik rasa ketenangan. Surah At-Taubah ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Apa maksud dia? Walau annahum radu, dan jika sekiranya mereka itu redha ma atahumullahu wa rasuluh, redha dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada mereka. Masya Allah. Ya, redha apa Allah bagi kat kita, apa Allah tentukan bahagian kita, redha. Walaupun kadang-kadang kita ni nampak macam kelibat-kelibat tangan manusia kan, yang buat kita, yang bagi kat kita, tapi kita kena pandang lebih jauh. Semua tu tak akan berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok ayat ni kata walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh, kalau mereka redha dengan apa yang Allah beri, Rasul bagi kepada mereka, wa qalu, dan mereka berkata, apa mereka cakap? Mereka redha ni, apa yang Allah bagi mereka redha, apa yang Nabi bagi mereka redha, dan mereka berkata, hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Allah. Tenang sahabat-sahabat, redha dengan apa yang Allah bagi kat kita, dan kita cakap apa dia? Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh, Allah akan mengurniakan untukku kurniaan-kurniaannya, dan begitu juga Rasulnya akan mengurniakan kepadaku. Dahlah kita redha, kita rasa cukup dengan Allah, kita bersangka baik dengan Allah bahawa Allah takkan sia-siakan kita. Allah akan berikan kurniaan-kurniaan daripada Allah dan Rasul. Masya Allah. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh. Dan ayat ujung dia tuan-puan, apa ayat ujung dia? Inna ilallahi raghibun, dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah saja yang kami suka. Raghibun ni yang kami harap, yang kami suka, yang kami cinta, yang kami bagikan perhatian. Raghib, suka, teruja, seronok, bahagia. Apa kita cakap dalam ayat ni? Wa inna ilallahi raghibun, kami ini hanya kepada Allah saja tumpuan kami, harapan kami. Masya Allah ayat ni sahabat-sahabat. Hafalkanlah. Kalau tak hafal daripada walau annahum radu pun hafalkan. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Ulang sampai kita tahu dan yakin Allah takkan sia-siakan kita.
Cukuplah Allah bagi kita. Allah akan limpahi kita dengan kurniaan demi kurniaan demi kurniaan daripada Allah dan Rasul. Dan hati kita ini hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang Allah nak bagi kita, tuan puan sekalian, ganjaran besar ni. Tak akan dapat disamakan dengan ikutlah ya. Orang ada 10 bilion harta ke, tak melecai liu pun kita, tak meleleh liu pun kita. Sebab kita dah faham, kita belajar. Ganjaran yang amat besar adalah ketika mana Allah memilih kita untuk apa dia? Mentaati Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah bacakan ada kata-kata daripada sebahagian ulama. Laisa fid dunya waqtun yushbihu na'ima ahli jannah illa ma yajiduhu ahlut tamalluqi fi qulubihim bil laili min halawatil munajah. Ini kata orang-orang alim, kata ahli-ahli tasawuf yang dah melalui kehidupan dan ada pengalaman, ada ilmu. Apa mereka cakap? Laisa fid dunya, tidak ada di dunia ini waqtun, satu saat, yushbihu na'ima ahli jannah, yang hampir-hampir dapat menyerupai nikmat ahli syurga. Ya, maknanya kalau kita nak tengok macam mana yang boleh rasa macam nampak adalah sikit-sikit nak sampai kepada nikmat ahli syurga tu, maka kata ulama, illa ma yajiduhu ahlut tamalluqi fi qulubihim, kecuali kemanisan munajat yang dirasai oleh hati golongan yang suka bermanja-manja dengan Tuhannya melalui ibadat mereka, doa mereka dan munajat mereka pada waktu malam. Masya Allah. Dalam kitab ni, at-tamalluq ini maksud dia manja. Ya, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Seronok tak manja-manja ni? Seronok tak? Orang yang manja tu bukan seronok, orang yang kena layan manja kita tu menyampah lah. Ya? Okey, sebut pasal manja. Ustazah tak tahulah apa hikmah dia, tuan puan. Mungkin tak kenal sangat diri kita kan, ya? Tapi ayah Ustazah, arwah abah, selalu ulang-ulang ayat ni. Ustazah pun tak kenal sangat diri kita kan, macam kita pun tak perasan sangat, tapi abah kita yang cakap. Benda antara benda yang dia sebut pada menantu dia dulu, ya, masa mula-mula kahwin, Ustazah dah tua pun dia sebut lagi, ya, dengan menantu dia kata apa? Ini adalah anak abah yang paling manja. Kita pun tak faham apa salah abah cakap macam tu. Kita rasa kita tak manja pun kan. Tapi ni abah kita yang kenal kita daripada lahir kan. Ini adalah anak abah yang paling manja. Maksud dia apa? Kau pandai-pandailah uruskan dia ni. Ini anak abah yang paling manja. Benda tu diulang-ulang sampai kemudian Ustaz dengar kakak Ustaz pun cakap benda yang sama. Ya, maknanya apa dia? Diberikan perhatian, kenapa? Kena pandai urus dia. Dia ni yang paling manja. Ustazah selalu macam, kenapa abah selalu ulang macam tu? Apa yang manjanya? Ya. Tapi sahabat-sahabat, sampai masa dia, Ustazah berfikir, kenapa abah selalu cakap macam tu? Pertama, untuk Ustazah ambil ya, pengajaran. Pertama, jangan sampai manja menjadikan kita ini tidak cekal hati. Jangan sampai manja menjadikan kita bergantung dengan makhluk. Itu cabaran untuk Ustazah. Jangan sampai manja itu difahami dengan maksud yang sangat negatif. Kita ni mungkin ada sifat kebergantungan tanpa kita sedar hati kita dengan orang, dengan makhluk, dengan manusia, dengan pasangan hidup, dengan anak. Mungkin tu abah kita punya bacaan pada anak dia. Jadi Ustazah fight benda tu. Cabaran dia apa dia? Kamu jangan sekarang kamu nak fikir bermanja-manja dengan manusia, bermanja-manja dengan makhluk. Tapi biar at-tamalluq fi qulubihim, kamu bermanja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu merengek dengan Allah, kamu mengadu dengan Allah, kamu bermunajat dengan Allah. Apa-apa hal, cari Allah. Apa-apa hal, semuanya Allah. Kamu jadikan manja yang ayah kamu sebut dulu. Mungkin dalam konteks antara sesama manusia, tapi sudah sampai tahap tak payahlah fikir yang macam tu, tapi bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kena cekal hati, kena kuat semangat, kena kuat jiwa. Kamu cari keseronokan pada berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah. Sebab nanti kamu akan duduk kubur seorang-seorang. Kamu ingatlah nanti kamu akan duduk kubur seorang-seorang. Ya, biar daripada sekarang bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadilah hamba yang manja. Manja dengan siapa? Manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kematangan, ada kekuatan, ada kecekalan, ada semangat yang luar biasa. Itu semua Allah akan berikan hasil daripada bermanja dengan Allah. Manja dengan orang-orang menyampah. Tahu tak? Ya, dah tua-tua, gigi pun gigi palsu, kau nak manja lagi. Itu kalau cakap bahasa tak senonohnya lah kan. Buruk rupa dia tuan-puan sekalian. Berkedut-kedut nak manja lagi. Buruk, orang nampak buruk. Tapi bermanja dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada buruknya tuan-puan. Lagi kita tak bergigi, lagi kita terbaring terlantar, bermanja dengan Allah. Allahu Akbar. Allah tatang kita, Allah terima kita. Kita ngaku aku ni ya Allah, nak bangun pun tak boleh. Tengok orang manja kan ya. Orang manja macam mana? Kan kita bagi tangan, angkat bang, tak ada nak manja-manja nak bangun ni. Nampak tak orang manja tu, ngada-ngada? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah aku ni lemah, kuatkanlah aku. Tengok kita bermanja dengan Allah. Aku ni tak reti apa ya Allah, tolonglah aku. Silakan. Allah suka. Allah sayang. Ya, dan kata sebahagian ulama tadi, inilah nikmat yang sangat hebat. Kalau kamu nak fikir macam mana nikmat syurga tu, nikmat ahli syurga tu rasa macam mana? Memang takkan ada lah bandingkan dengan dunia. Tapi kok ada lah sikit-sikit, dekat-dekat nak sampai contohnya, maka kau kena faham macam mana nikmatnya, kemanisan yang seorang hamba Allah bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi munajat dia, doa dia, qiyamul lail dia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nikmat yang sebenar. Letak dalam fikiran kita tuan-puan, tukar semua ni. Kalau tak kita sakit. Kalau kita letak nikmat tu pada harta, nikmat tu pada kemasyhuran, nikmat tu pada pangkat, pengaruh dan segala macam nikmat dunia semata-mata, kita akan sangat sakit dan menderita. Tapi bila kita faham, Masya Allah, Allah sedang memberikan aku kenikmatan. Nikmat apa? Aku dapat memuji Allah. Aku dapat jaga ibadah, dapat jaga solat. Alhamdulillah, nikmatnya tak terganti dengan yang lain.